أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Hidayah serta mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah serta para pencinta ilmu yang saya kasihi sekalian. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Dengan limpah kurnianya kita sama-sama dapat melaksanakan salat berjemaah di rumah Allah. Kemudian kita dapat meluangkan sedikit masa bagi mengambil sedikit input ataupun ilmu ibrah daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita membahaskan dalam kuliah bulanan ini satu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ataupun nama penuhnya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang wafat pada tahun 676 Hijrah, iaitu kitab yang bernama Al-Arba'un An-Nawawiyah ataupun hadis 40. Kita masuk ke perbahasan yang baharu pada hadis yang ke-8 yang bertajuk kehormatan seorang Muslim, yang mana saya bacakan hadis serta terjemahannya. Moga-moga kita mendapat sedikit input dan manfaat daripada apa yang Nabi SAW ingin sampaikan kepada kita semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Yang mana terjemahan hadis ini yang bermaksud, kata Nabi SAW, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimat syahadah, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan perkara tersebut, iaitu 3 perkara tadi, maka darah dan harta mereka terpelihara daripadaku melainkan dengan hak Islam, dan perhitungan mereka bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, apabila kita membaca hadis Nabi SAW, perlu diingatkan
untuk kita memahami maknanya seperti mana yang ditafsirkan oleh ulama-ulama hadis. Yang mana sebelum ni saya sudah sebut banyak kali berkenaan dengan nama-nama imam yang meriwayatkan hadis, seperti Imam Al-Bukhari, kita ada Imam Muslim, kita ada Imam Nasa'i, Abu Dawud dan lain-lain. Begitu juga dengan Ibn Hajar yang menulis kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Jadi kitab-kitab syarahan hadis ini terlalu banyak. Tujuan dia adalah untuk menerangkan maksud hadis tersebut. Dan hadis-hadis Nabi, apabila kita membaca, hendaklah kita mempelajarinya dan memahami dengan jawapan yang betul, bukan secara literal. Sebab apabila kita baca hadis ini yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma. Sebab apa kita baca radhiyallahu anhuma? Kerana Ibnu Umar namanya adalah Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, supaya Allah meredai kedua-duanya, iaitu Abdullah dan juga ayahnya, iaitu Umar Al-Khattab. Jadi apabila ada dua orang sahabat dalam satu nama, maka kita panggil dia radhiyallahu anhuma. Kalau satu orang dalam bahasa Arab, kita panggil radhiyallahu anhu. Contohnya seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kerana taradi ataupun kalimah radhiyallahu an ini hanya kita bacakan khususnya kepada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan agama kita sehingga hari ini kita dapat masuk Islam dan juga mengamalkan agama Islam yang murni ini. Dan kalau kita lihat dari sudut sejarah, para sahabat itu sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam, seperti mana yang disebarkan oleh satu orang sahabat yang membawa agama Islam ke negeri Mesir ataupun negara Mesir. Zaman sekarang dikenali sebagai Republik Arab Mesir. Sahabat tersebut bernama Amru ibn Al-As. Yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi ke Mesir ataupun ada rancang nak pergi, ataupun tak pernah pergi pun, pernah search dalam Google, masjid yang paling tua di Mesir iaitu masjid yang diasaskan oleh Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, satu orang sahabat yang membuka Fathul Masr, membuka dan menyebarkan Islam di negara Mesir. Hatta sebahagian ulama menyatakan bahawa zaman sekarang umat Islam di negara Arab itu majoriti. Dan kalau lihat Mesir antara negara yang 90% adalah orang Islam, 10% adalah Nasrani ataupun Kristian, dan 10% itu lah yang paling banyak di negara-negara Arab. Nak dibandingkan di Arab Saudi, lebih 90% umat Islam, mana majoriti, bahkan lebih. Di negara-negara Arab yang lain, Iraq, Qatar, Kuwait dan sebagainya, Algeria, Morocco, semuanya majoriti umat Islam yang selain daripada Islam itu bawah daripada 10%. Ada yang 1%, 6%. Majoriti keseluruhan adalah umat Islam. Tetapi Mesir antara negara yang Kristiannya paling ramai di negara Arab, iaitu 10%. Berbalik kepada cerita Amru Al-As tadi yang menyebarkan agama Islam sampai ke negara Mesir, maka sebahagian ulama kata sampai sekarang orang yang menganut agama Islam di Mesir 90% tersebut
pahalanya kembali ke Amru bin Al-As, sahabat Jalil, sahabat yang memperjuangkan agama Islam di Mesir. Kita ada juga sahabat yang menyebarkan Islam di negara Yaman, yang mana membuka Yaman, iaitu Muaz bin Jabal. Dan begitu juga sahabat-sahabat lain yang membawa Islam ke negara-negara lain, sehinggalah sampai ke negara kita sekarang, alhamdulillah. Berbalik kepada hadis yang kita ingin huraikan pada hari ini, yang mana kata Nabi SAW, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimatus syahadah. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, Nabi SAW menggunakan perkataan umirtu an uqatilan nas. Sesungguhnya uqatil maknanya memerangi. Adakah memerangi di sini dari sudut bahasanya ataupun dari sudut makna adalah kita perlu sehingga memaksa orang untuk masuk agama Islam? Jawapan dia tidak. Tidaklah sampai kita perlu mengeluarkan senjata untuk mengajak orang masuk agama Islam. Apatah lagi negara kita ataupun di zaman yang kita mempunyai undang-undang perbatasan dan sebagainya. Apabila satu kisah contoh, ada peperangan di negeri Syria, dan alhamdulillah sekarang sudah berdamai. Kemudian ada orang menyuruh untuk melakukan jihad. Nanti kita bahas berkenaan dengan jihad yang mana ada dalam hadis ni, dan beberapa kriteria yang ulama letakkan apabila satu orang itu untuk melakukan jihad. Bukan semua orang boleh saja-saja ataupun terus pergi berjuang di tempat yang peperangan dan sebagainya untuk melakukan jihad. Kerana sebelum ni banyak kes yang terus pergi daripada Malaysia, daripada Indonesia pergi berperang tanpa izin daripada pemerintah ataupun ulil amri. Kemudian maknanya uqatil di sini, memerangi di sini adalah dengan, buktinya adalah dengan berdakwah. Sebab Nabi SAW tidak pernah menggunakan peperangan sebagai senjata untuk menawan satu-satu kawasan. Kebanyakan peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW, peperangan yang disertai oleh umat Islam, semuanya adalah apabila umat Islam itu diserang. Jadi peperangan di dalam agama Islam untuk lidaf'a, untuk mempertahankan diri, mempertahankan negara, mempertahankan tanah air. Kita bagi contoh, satu hari wal'iyazbillah, negara kita yang kita cintai ini diserang oleh tentera daripada luar. Jadi kita berhak dan kita perlu untuk mempertahankan negara kita tersebut apabila diserang. Ini konsep jihad yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu lidaf'a, untuk mempertahankan satu-satu kawasan tersebut. Dan kalau kita baca sirah Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, itu juga selepas daripada serangan. Dan Nabi SAW tidak menamakan Fathul Makkah, pembukaan Makkah itu sebagai serangan ke atas Makkah. Dinamakan sebagai Al-Fath. Fath ni seperti pintu ataupun kunci. Jadi Nabi SAW membuka Mekah tersebut. Begitu juga dengan peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Nabi, seperti peperangan Badar, peperangan Tabuk dan sebagainya. Semuanya adalah untuk mempertahankan tempat ataupun mempertahankan lidafah, untuk mempertahankan diri apabila diserang oleh musuh. Kemudian kata Nabi SAW, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sehinggalah orang tersebut mengucap kalimah asy-syahadah. Yang mana kalimah syahadah ni dia ada dua sentence ataupun dua point yang kita kena fahami dan kita kena i'tiqad dalam hati. Kita kena lafazkan, kita kena i'tiqad dan kita kena amalkan. 3 rukun dalam syahadah. Yang pertama, la ilaha illallah. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita kena bersaksi bahawa Nabi Muhammad
adalah pesuruh Allah. Ada orang dia yakin dengan satu sahaja. Contoh, dia percaya tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi yang nombor dua dia tidak percaya. Contohnya golongan anti hadis. Golongan anti hadis yang mana telah difatwakan lama di Selangor terhadap golongan yang ajaran sesat, yang mana apabila dia hanya mempercayai ataupun hanya percaya dengan Al-Quran semata-mata tanpa dia ikat Al-Quran tersebut dengan sumber yang kedua dalam agama Islam, iaitu hadis. Ini golongan dinamakan sebagai anti hadis. Dan sebahagian daripada mereka kata hadis ni adalah tafsiran ulama sahaja. Ini salah faham yang sangat besar lah. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni kita ada 4 fundamental, 4 sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, yang mana merupakan firman, kata-kata ataupun kalam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jaranglah orang menolak Al-Quran tersebut. Sebab apa? Sebab itu memang firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dia tidak beriman dengan agama Islam. Tapi orang Islam sendiri dia akan percayalah Al-Quran, sebab dia tahu itu adalah asas yang pertama. Dan yang kedua adalah, sumber yang kedua adalah hadis. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita yakini. Apabila hadis tersebut disandarkan kepada Nabi dan hadis tersebut adalah hadis yang sabit, maknanya hadis yang autentik, hadis yang sahih. Sebab ada hadis dia ada beberapa peringkat. Ada sahih, ada hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang lemah, ada hadis yang palsu. Ustaz, macam mana terbitnya hadis-hadis palsu ni Ustaz? Di zaman dahulu, terutamanya apabila berlakunya peperangan, maknanya lepas daripada zaman Nabi, lepas daripada zaman sahabat, zaman periwayatan hadis, ketika zaman Imam Al-Bukhari, ketika zaman Imam Muslim meriwayatkan hadis, berlakunya banyak peperangan hatta di kalangan orang Islam sendiri, hatta di kalangan Sunni dan juga Syiah ketika zaman tersebut. Apabila berlakunya peperangan, jadi hadis ni direka-reka. Untuk apa? Untuk menguatkan puak satu puak yang ni. Dan juga ada hadis yang direka oleh golongan yang orang panggil sebagai ta'assub mazhabi. Zaman dulu, ketika zaman 4 mazhab, zaman Abu Hanifah, zaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, rahmatullah alaihi, zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan juga zaman Imam Malik bin Anas, pengikut-pengikut yang fanatik, yang mana dia kata mazhab Hanafi lah yang paling clear, yang paling hebat berbanding mazhab yang lain. Mana ada orang yang betul-betul ta'assub dengan mazhab sampai dia mereka-reka hadis. Untuk apa? Untuk menguatkan imam dia. Imam mazhab tu tak salah, tapi pengikut yang terlebih kuat kita panggil. Jadi dia mereka-reka hadis untuk menguatkan mazhab dia. Begitu juga dengan peperangan, dengan politik, semua sebab itulah ada hadis-hadis. Dan begitu juga orang yang jual beli. Ada orang jual habatus sauda, jadi dia buat hadis. Ada orang yang jual benda-benda yang sejuk dan sebagainya, ada hadis-hadis yang direka-reka. Dan kalau kita baca dalam kitab hadis-hadis dhaif, banyak ulama yang himpunkan dan takhrijkan hadis. Hadis ni apa hukum? Macam mana kita nak tahu? Itu perlu rujuk kepada riwayat-riwayat hadis. Kemudian yang seterusnya kata Nabi SAW, wa yuqimus salah. Apabila satu orang tu mendirikan salat, yang pertama tadi dia mengucap kalimah syahadah, yang kedua dia mendirikan salat, dan yang ketiga wa yu'tuz zakah, dan dia memberikan zakat ataupun dia membayar zakat. Dan kita dapati, kita tahu bahawa salat yang wajib dia ada 5.
daripada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Itu solat yang dinamakan sebagai fardu ain, wajib ke atas setiap individu. Ain itu adalah individu. Dia berbeza dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ni wajib sekelompok. Contoh dia solat jenazah. Solat jenazah cukup beberapa orang buat, maka tidak berdosa satu kampung tersebut. Yang penting kena ada orang buat. Kalaulah tak ada orang buat langsung, contohlah jiran kita meninggal, tak ada orang turun untuk solat jenazah kan? Maka satu kampung tersebut akan menanggung dosa. Sebab hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila satu orang ataupun sebahagian orang sudah buat, maka saqata 'anil baqi. Orang lain dah tidak berdosa. Kemudian orang yang membayar zakat. Dan kita tahu bahawa zakat ni diterbahagi kepada dua. Yang pertama adalah zakatul abdan, iaitu zakat individu, zakat badan. Yang kedua adalah zakatul amwal, zakat harta. Zakatul abdan ni, zakat, kenapa dinamakan sebagai zakat badan? Sebab apa? Sebab zakatul abdan ni adalah zakat fitrah. Bila datangnya hari raya ataupun sebelum hari raya lah, ketika bulan puasa, maka kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Yang mana beza dia apa dengan zakat harta? Beza dia adalah zakatul abdan ataupun zakat fitrah ini wajib kepada semua individu, walaupun dia belum memayyiz. Kalau kita perasan lah, anak kita yang baru lahir pun, ataupun anak kita yang dah umur 10 tahun pun, tak balik lagi, tapi kita kena bayar zakat tersebut. Sebab tu dinamakan zakat individu, zakat badan. Setiap anggota dalam rumah tu, maka ayah dia akan bayarkan. Berbeza dengan zakatul amwal, zakat harta. Yang mana banyaklah zakat harta ni. Zakat pendapatan, ada zakat ziraah, zakat pertanian, ada juga zakat tijarah untuk orang yang bisnes dan sebagainya. Semuanya diambil 2.5% daripada hasil. Dan apabila cukup dia punya haul 1 tahun. Kemudian fa idza fa'alu zalika, apabila kita buat tiga-tiga ni, maknanya kita mengucap kalimat syahadah, kita solat dan juga kita membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah kita terpelihara dan juga harta kita juga terpelihara atas nama Islam. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW apabila satu orang tu dia laksanakan tiga tersebut, mengucap kalimah syahadah, solat dan juga membayar zakat. Tapi dia tak puasa macam mana? Sedangkan puasa juga adalah ibadah yang wajib. Dan dia tidak melakukan haji, rukun Islam. Dia bayar zakat, dia ucap kalimah syahadah dan dia solat. Tapi lagi dua dia tak buat. Ulama kita sebutkan bahawa dua ni masih ada iktizar. Maknanya satu orang ni dia tak berpuasa. Sebab ada orang yang tak mampu nak berpuasa kerana keuzuran. Ada orang yang tak mampu nak berpuasa sebab sakit. Jadi dia boleh tangguhkan, dia kena qada dan juga dia kena puasa semula ketika dia sudah sihat. Tapi kalau dia tak sihat juga, semoga Allah ampunkan. Tetapi yang paling penting seorang Muslim itu jangan tinggal syahadah tu satulah, jangan tinggal solat. Seburuk-buruk mana pun kita, sejahat mana pun kita, jangan tinggal solat. Pesan dekat anak kita, pesan dekat isteri kita, pesan dekat ahli keluarga kita. Kamu kalau jahat sangat pun contoh, sebab kadang-kadang kita rasa kita dia jahat, betul tak? Mana ada manusia rasa dia baik kan? Kita rasa kita ni banyaklah dosa, harta kita tak tahu kita ambil daripada mana, banyak makan benda-benda yang tidak halal dan sebagainya. Tapi itu memang dosa. Ya, kita ngaku benda tu dosa. Tetapi Allah dengan penuh rahmat ni dia boleh menghapuskan dosa-dosa tersebut. Kalau kita lihat sirah ataupun sejarah bagi sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam,
jauh lebih dahsyat ketika zaman jahiliah. Sebelum mereka masuk Islam, ada yang membunuh anak perempuan, seperti mana yang berlaku oleh sahabat Umar bin Al-Khattab, membunuh anak perempuan. Kerana apa? Orang Arab ni fikiran dia, anak perempuan ni tidak ada manfaat. Anak perempuan zaman tu tak boleh bekerja. Anak perempuan hanya menyusahkan keluarga dia. Zaman tu lah, zaman jahiliah, sebelum datangnya Islam. Sebab tu orang Arab dahulu dia tanam hidup-hidup anak perempuan. Kemudian ada yang minum arak, benda tu kebiasaan bagi mereka. Ada yang berkahwin lebih daripada 4, Islam datang, hadkan. Dan orang Arab dulu 10 lebih daripada 10 pun ada. Itu kebiasaan zaman jahiliah. Dan Islam datang meletakkan beberapa dawabit, parameter bahawa seorang manusia itu dia ada benda yang terikat dengan agama, ataupun dia ada terikat dengan Tuhan dia. Jadi kalau satu orang tu dia rasa dia dah jahat, contoh sebab apa? Sebab dia melakukan penzinaan, contoh. Dia minum arak, isap dadah. Itu dosa yang kalau kita compare dengan apa yang berlaku dahulu ketika zaman jahiliah, itu jauh lebih dahsyat. Ada beberapa sahabat seperti Sufyan dan lain-lain yang mana sahabat ni dia melawan Islam, jauh lebih dahsyat. Kemudian datangnya Islam, Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam, maka Allah ampunkan dosa-dosa. Dan sebab tu kita katakan, sejahat-jahat mana kita pun Allah akan ampunkan, selagi mana kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah akan mengampunkan segala dosa yang kita lakukan, melainkan dosa syirik. Di sejahat mana kita pun, janganlah kita tinggal solat. Pesan dekat anak-anak kita, pesan dekat keluarga kita, pesan dekat isteri kita dan orang terdekat. Kemudian kata Nabi SAW, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dan secara hisabnya, ataupun apabila kita dah menjadi seorang Muslim, apabila kita dah melakukan yang terbaik, maka hisab ataupun perhitungan itu hanyalah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta Nabi SAW pun tidak boleh mengetahui sejauh mana kita punya amalan. Hatta Nabi SAW pun berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik, walaupun sudah dijamin syurga. Kan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Nabi SAW bangun malam. Aisyah ni antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang rare kita panggil. Hadis yang menceritakan berkenaan dengan Nabi SAW ketika dia dalam rumah. Sebab Aisyah dia duduk dalam rumah dengan Nabi. Dia merupakan isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga merangkap sahabat. Sahabat ni maksud dia apa? Maksud dia bukan macam kita kawan. Sahabat baginda adalah mereka yang man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata mu'minan, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Lepas daripada sahabat dinamakan sebagai tabi'in, dan lepas daripada tabi'in dinamakan generasi seterusnya tabi'in. Ada satu dinamakan sebagai akhdaram, iaitu mereka yang hidup zaman Nabi SAW tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Hidup zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Seperti satu orang sahabat, satu orang yang dia bukan sahabat tapi dia hidup zaman Nabi dan dia berada di Yaman, iaitu Uwais Al-Qarni. Kalau kita sentiasa pernah dengar cerita dia, yang mana dia sangat mentaati mak dia. Hatta dia papah mak dia dekat atas badan dia kalau nak pergi ke mana-mana, sebab mak dia sedang sakit. Dan Nabi SAW pun pernah menceritakan berkenaan dengan orang ni. Dia pernah pergi untuk berjumpa dengan Nabi SAW daripada Yaman, tetapi Nabi SAW tak ada dekat rumah. Jadi dia tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW ketika hidup dia. Kemudian yang disebutkan dalam hadis ini juga berkenaan dengan Al-Khattabi,
satu orang yang ulama yang mensyarahkan hadis ni, katanya sesiapa yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufurannya, maka diterima keislamannya secara zahir. Maknanya satu orang kita tak boleh nak judge orang apa yang ada dalam hati dia. Bila satu orang tu datang masjid, solat, pakai kopiah, maka kita husnuzan, kita kena berlapang dada yang dia seorang yang Muslim, dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu golongan yang dinamakan sebagai zindik. Siapakah golongan zindik ni? Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa zindiqu huwa alladhi yuzhiru al-islam wa yastatiru bil kufr wa huwa al-munafiq kama yusamma fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqan wa yusamma al-yawm zindiqan. Golongan zindik adalah mereka yang menzahirkan keislaman tetapi dia menyembunyikan kekufuran. Di hadapan orang Islam dia nampak keislamannya, tapi di belakang dia tidak solat, ataupun dia tidak melakukan perkara yang wajib sebagai orang Islam. Dia tak solat asar. Sebahagian hadis Nabi sebut golongan yang munafik ni dia tidak solat asar ataupun dia tidak solat isyak. Dia hanya solat ketika orang ada. Ini kita namakan sebagai golongan zindik. Persoalan dia, kata Imam Nawawi berkenaan dengan taubat golongan zindik. Orang yang melakukan zindik, adakah dia boleh bertaubat? Ataupun adakah diterima taubat orang yang zindik ataupun orang yang munafik? Kata Imam Nawawi rahimahullah, ulama mazhab berbeza pandangan dalam isu penerangan taubat orang zindik, iaitu yang mengingkari sebahagian besar daripada syariat. Pandangan yang pertama ataupun pandangan yang paling sahih ataupun asah, iaitu diterima secara mutlak berdasarkan hadis sahih riwayat, yang mana orang yang zindik, orang yang melakukan kemaksiatan di belakang, di hadapan umat Islam, di hadapan kaum muslimin, dia menzahirkan keislaman tetapi di belakang dia tidak melaksanakan kewajipan sebagai seorang muslim, taubat dia masih diterima oleh Allah. Tetapi sekiranya seseorang itu menyuruh kepada kesesatan dia, contoh golongan zindik ni apa yang kita sebut tadi, golongan anti hadis, yang tidak percaya dengan hadis-hadis baginda, yang kata hadis ni sebagai rekaan semata-mata. Jadi dia beriman dengan Al-Quran tapi dia tidak beriman dengan hadis. Dia termasuk dalam golongan yang zindik. Kalaulah dia menyeru kepada kesesatan tersebut, maknanya dia sebarkan dakwah dia, maka tidak diterima taubatnya. Jika berlaku sebaliknya, maka taubatnya diterima. Antara pengajaran yang kita dapat dalam hadis ini, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini dan seumpamanya merupakan dalil yang jelas bagi mazhab muhaqqiqin serta jumhur salaf dan khalaf. Sesungguhnya seseorang manusia apabila berpegang teguh dengan agama Islam dalam keadaan kepercayaannya yang kukuh dan tiada keraguan lagi, maka yang demikian itu sudah mencukupi. Jika dia tergolong daripada seorang mukmin yang mengesahkan Allah, tidak wajib baginya mempelajari dalil-dalil berdasarkan kaedah mutakallim dan mengenali Allah dengan cara tersebut. Mana kita sebagai orang Islam, sebagai masyarakat awam, sebagai orang yang ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, hanya kita sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah, yang pertama. Dan yang kedua, azan ke? Yang kedua, kita sibukkan diri kita dengan mempelajari ilmu agama. Sebab disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hajatun nasu ila al-ilm a'zama min hajatihim ila at-ta'am wa syarab. Keperluan manusia terhadap ilmu itu lebih berbanding keperluannya untuk makan dan minum. Satu orang dia tak ada makan dan minum, mungkin dia boleh meninggal lah, masa dia mati lah sebab sakit. Tetapi orang yang tidak ada ilmu, dia akan sesat selama-lamanya. Sebab tu keperluan untuk menuntut ilmu adalah lebih berbanding makan dan minum. Nak menunjukkan bahawa
tingginya martabat orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tak sampai boleh mengajar, dia tak sampai boleh kita panggil apa jadi ulama dan sebagainya, tapi paling-paling dia boleh mengajar keluarga ataupun orang yang terdekat dengan. Kemudian antara pengajian ataupun pengajaran dalam hadis ini, matlamat jihad adalah membawa manusia kepada agama Islam. Yang mana kita sebut tadi, antara ciri-ciri jihad adalah, syarat-syarat untuk berjihad adalah dengan keizinan daripada pemerintah, ulil amr. Dan jihad ini dalam Islam adalah lidafa', untuk mempertahankan negara, bukan untuk menyerang orang lain. Bukan lil qital ataupun membunuh saudara-saudara kita, contohnya yang berlaku di Sudan, yang berlaku di Palestin dan sebagainya. Tujuan ataupun jihad dalam Islam adalah untuk mempertahankan diri. Mana orang yang dalam Gaza tu, dia kena tahankan diri dia. Dia tak boleh lari daripada medan peperangan. Tapi kita nak pergi ke sana, perlulah izin daripada pemerintah. Bukan kita boleh sesaja pergi naik flight, pergi ke sana. Sebab ini yang disebutkan. Hatta dalam Al-Quran, Allah SWT sebut, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan kita perlulah mentaati ulil amri apabila perkara tersebut adalah perkara yang ma'ruf dan bukan perkara yang munkar. Jadi saya rasa sekadar itu kita punya pembahasan pada hadis yang ke-8 ini pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kehormatan seorang Muslim. InsyaAllah jika ada kelapangan pada pertemuan yang seterusnya, kita masuk pada hadis yang ke-9 berkenaan dengan jangan banyak membantah pada perkara-perkara dalam agama ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.